rakyat. Akhirnya saya rasa ini kalilah giliran untuk Anwar Ibrahim dinamakan Perdana Menteri Malaysia. Dan seperti yang dikatakan tadi, kita naikkan Anwar sebagai Perdana Menteri, kita naikkan Saudara Rafizi sebagai Menteri Kewangan Malaysia. Boleh tak tuan-tuan puan? Bayangkanlah tuan-tuan puan-puan kalau kita ada tim Anwar dengan Rafizi. Itu baru stabil tuan-tuan puan. Betul tak? Sekarang kita ada beribu-ribu orang keluar hari ini. Gelombang pakatan sudah sampai. Kalau tengoklah tempat-tempat PN punya ceramah, kucing 2-3 saja. Sebab rakyat sudah muak. Tak mau dengar lagi touching. Touching tu tuan-tuan puan-puan, dulu kita guna touching, kita guna kati. Sekarang kita guna kilo, betul tak? Mana ada orang guna touching lagi? Daripada ikan pun elektrik ni, betul tak? Okey, maka kita tolong mereka, kita buangkan touching, bagi dia tukar dia lambang kepada elektriknya. Bagus tak? Pilihan kita pada 19 November senang saja tuan-tuan puan. Apa? Oh, habis Okey. Dia kasih signal Apa? Tuan-tuan puan, last kali saya nak cakap lagi 19 November, pastikan kita bangun awal dan pergi undi. Okey? Satu. Lepas undi, kita tenang. Minum kopi semua okey? Kita tunggu malam. Kita tunggu 20 November, Anwar akan duduk di hotel. Sebelah kiri, Abang Mat. Sebelah kanan, Anthony Loh. Okey? Dan Anwar akan umumkan Pakatan Harapan telah berjaya mendapat majoriti muda untuk kita tumbuhkan kerajaan di Putrajaya. Dan 20 November, Dato' Seri Anwar Ibrahim akan masuk istana dan mengambil sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia tuan-tuan. Boleh tak? Boleh tak? Itulah yang kita nak tuduh tuan-tuan. Pastikan keluar undi Boleh? Kita lawan tetap. Lawan sampai. Ya, terima kasih. Okey, di sini saya ada dua pengumuman. Di kocik saya ada satu kunci motor Honda. Selepas ni boleh cari saya selepas ceramah. Dan satu lagi ada JQL 6699 BMW. Tolong alihkan kenderaan anda. JQL 6699. Tolong alihkan kenderaan anda sekarang kerana dia menghalang jalan di sana. Jadi saya pun nampak di sini kita punya penceramah seterusnya sudah ada di hadapan saya. Tapi sebelum saya benarkan dia naik ke atas pentas, kita ni parti jalanan, kita parti derita. Tak apa, kita akan ambil kerajaan kita pada 19 April ni. So jadinya saya dan sekretariat akan keluarkan kotak untuk kutip sedikit donation daripada sini. So sedikit sumbangan tuan-tuan, rakan-rakan, anak muda di sini, bantu sedikit hulurkan sumbangan untuk kita menangkan Pakatan Harapan pada 19 April. Boleh saudara-saudari? Tanpa meninggalkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya menjemput timbalan Presiden Parti Amanah Negara, calon pulai Saudara Datuk Haji Salahuddin Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni Hama Tajahau Manakam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat gembira pada malam ini. Saya baru saja meninggalkan suatu ceramah besar di Bukit Indah dalam kawasan Parlimen Pulai. Bukit Indah adalah merupakan kawasan majoriti kaum Tionghoa. Kehadiran malam ini sangat luar biasa. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan semua bahawa rakyat Malaysia telah kembali membina satu arus, satu gelombang yang memberikan keyakinan kepada kita Pakatan Harapan.
crowd malam ini di Johor Bahru, di kawasan rakan saya, Saudara Akmal. Beberapa malam sebelum ini, kita berada di kawasan Tebrau, rakan kita, Jimmy Puah. Oleh itu, saya ingin berkongsi suatu keyakinan yang telah kita bina bersama, bahawa nampaknya rakyat telah mula membentuk satu gelombang besar. Kita lihat bagaimana jelajah Pakatan Harapan yang diketuai oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim semalam di Kuala Lumpur, orang kata macam histeria menyambut kehadiran Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ini bermakna apa tandanya? Kita insya-Allah yakin dan percaya rakyat akan beri peluang kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Secara peribadi, tuan-tuan sekalian, kami daripada Amanah sampai ke titik saat ini bersama dengan perjuangan reformasi. Abang Mat Sabu dan rakan-rakan yang lain, kita adalah rakan setia yang tidak terusik kesetiaan kita kepada perjuangan reformasi. Dan sekarang masa itu untuk kita buktikan bahawa tokoh ini perlu diberikan peluang untuk mentadbir negara Malaysia yang kita cintai. Apabila berlakunya langkah syaratan, Saudara Akmal, Ahli Parlimen Johor Bahru, saya Pulai, rakan-rakan yang lain, Pak Hassan Karim di Pasir Gudang, walaupun kami ditawarkan, ada di antara kita yang ditawarkan, mari ikut saya terus jadi menteri, kami mengatakan no way. Kami yang bersama pada masa reformasi, waktu Dato' Seri Anwar di Belasah sampai ke garis ini, kami akan jual harga diri kami dengan harga yang murah. Saudara-saudara, sama ada anda Melayu, anda Cina, anda India, Kedah dan Iban, kita akan terus menyatakan kesetiaan kita kepada perjuangan. Apapun yang berlaku, ditawarkan dengan segala kenikmatan dalam kerajaan, kami tinggalkan. Untuk apa? Karena kami sayang anda semua. We love you all. Maka dengan sebab itulah kita masih berada di sini. Kenapa saya masih berani berdiri di hadapan anda semua? Kenapa Pak Hassan masih boleh berdiri di hadapan rakyat Malaysia? Kenapa Saudara Akmal boleh meminta janji lagi dengan anda semua, minta mandat pada anda semua? Karena kami bukan katak. Kami bukan makhluk yang melompat-lompat. Kami bukan pejuang jalanan yang meminta rakyat beberapa harga diri untuk kepentingan peribadi. Tetapi kami buktikan pada rakyat usia kami, hidup kami, suami kami, isteri kami, anak-anak kami pertaruhkan untuk apa? Untuk berjuang untuk rakyat, untuk kita menang lagi pada kali ini. Orang Pasir Gudang tidak rugi memilih Pak Hassan.
performance beliau dalam parlimen, luar parlimen tidak boleh diragui. Saya memberikan testimoni saya pada malam ini. Orang Johor Bahru tidak pernah akan rugi memilih kembali saudara Akbar Nasir. Performance beliau, anak muda dalam parlimen, luar parlimen meyakinkan. Excellent. Dia pemimpin masa depan. Terlalu rugi kalau mereka semua ini kalah. Tapi kami tak minta lebih daripada itu. Kerana apa? Menang di Johor Bahru satu mata. Menang di Kebrau satu mata. Menang di Pasir Gudang satu mata. Menang di Pulai satu mata. Menang di Skadar Puteri satu mata. Mengizinkan insya-Allah sampai pada angka ajaib 112, Dato' Seri Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri. Pertarungan saya dengan Nur Jazlan bukan pertarungan pribadi. Dia anak Tan Sri ke, anak Dato' Sri ke, anak siapa ke, kita orang biasa-biasa. Kita orang yang bukan mengejar semua itu. Kalau kami mau, dah lama kami kejar semua itu. Usia muda kami abadikan dengan perjuangan rakyat. Kami tidak berganjak sampai malam ini. Dengan pertarungan itulah kami minta tuan-tuan, berilah kemenangan kepada Pakatan Harapan. Pandai sama pandai. Masuk universiti, sama-sama masuk universiti. Profesional, sama-sama profesional. BN ada doktor, kita ada doktor. BN ada engineer, kita ada engineer. Mereka ada arkitek, kita ada arkitek. Mereka ada tokoh-tokoh menteri, banyak lagi kita ada tokoh-tokoh sebagai menteri. Tetapi ada beza lagi. Kami tidak rasuah. Kami tidak ambil duit rakyat. Kami tidak memperjudikan mandat rakyat dengan kepentingan pribadi. Menteri-menteri kami walaupun 22 bulan tidak ada rekod perpasukan diambil ke dalam mahkamah. Dato' Seri Anwar akan didukung oleh pools of good leaders. Ada Melayu yang baik, ada India yang baik, ada Cina yang baik, ada Iban Kadazan Murud Dayak yang baik. Ini adalah barisan kabinet terbaik untuk dibangunkan kembali negara Malaysia. Kita impikan ini semua. We dream for that. Not for us, but for our future generation. Ingat baik-baik, satu undi pada BN itu sangat bahaya. Ingat baik-baik. Balik bagi tahu isteri, bagi tahu anak-anak yang benar, yang menjadi first time voters, bagi tahu mereka, bagi tahu saudara-saudara mereka, bagi tahu kawan-kawan kita di kampung-kampung, satu undi kepada lambang Dacen Durjana itu sangat bahaya. Bukan pribadi, bukan tak suka nama dia si fulan dan si fulan. Bukan dia bangsa itu dan bangsa ini, awak India, awak Cina. Bukan kerana itu. Kerana parti Barisan Nasional itu parti yang busuk lagi membusukkan. Rotan berkor. Dan Perikatan Nasional yang khianat kepada perjuangan. Saya, Pak Hasan, Akmal, semua yang lain, Rafizi, masih berpeluh lagi. Saya rasa peluh kami tidak
tidak keren lagi berjuang dengan mereka. Tiba-tiba mereka menjadi pengkhianat di tengah jalan. Dan kita takkan ambil mereka. Go to hell. Kita kenal siapa musuh kita. Kita kenal siapa kawan kita. Dan kawan sebenar kita adalah kawan-kawan kita dalam Pakatan Harapan. Bersama senang dan susah. Bersama melayari perjuangan ini. Tidak terusik dengan apa jua ujian. Dan masih bersama dengan bahtera Pakatan Harapan. Saudara sekalian, kalau beginilah tandanya. Saya masih ingat di masa muda. Walaupun kita tak mau cerita pasal itu orang tua lagi. There was water under the bridge. Water over the dam. Tetapi isyaratnya bila orang Melayu, orang Cina dan orang India keluar beramai-ramai menunjukkan kuasa rakyat, good sign for us. Bermakna Pakatan Harapan hari ini punya harapan. Tadi tanpa diduga petang tadi di Hotel Thyssen, pegawai-pegawai tinggi PTD bekas TKSU, bekas ketua jabatan kementerian yang saya pegang datang memberikan sokongan kepada saya. Mereka berani bercakap. Tidak ramai PTD, pegawai takbir dan diplomatik ini walaupun mereka telah bersara berani datang untuk bercakap. Tadi mereka datang. Kenapa mereka datang? Mereka telah bersara. Mereka tidak ada apa-apa yang mereka nak minta dengan kita. Jadi mereka mengatakan bahawa kami datang untuk selamatkan Malaysia dari perompak, penyamun dan pencuri ini. Pada malam tadi seorang yang bergelar Tasri datang semata-mata bawa kereta sendiri dari Putrajaya berjumpa dengan saya hanya untuk mengatakan betapa dia minta supaya Pakatan Harapan Dato' Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, selamatkan Putrajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita semua boleh tak satu kali lambaikan bendera yang belakang. Okey, ada satu pengumuman, saudara Rafizi Ramli tersekat di hadapan kerana ada satu kereta yang menghalang dia, JRE 4411 Alphard berwarna hitam minta alihkan. Nanti nak tak masuk, saya tak boleh teruskan. Permit sampai pukul 12 je. Saya minta JRE 4411 untuk alihkan kenderaan anda sekarang kerana saudara Rafizi berada di hadapan. Okey, tanpa berikan masa lagi, saya menjemput tuan rumah calon P160. Tidak lain tidak bukan Akbar Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Ta Che Hao. Banikam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tadi saya duduk di sebelah belakang. Pelan-pelan saya datang ke depan. Bila saya tengok orang yang membajiri dataran Lakin ini, ada yang tua datang bertongkat, ada yang muda datang dengan penuh semangat, ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India. Inilah bukti Pakatan Harapan. Mengumumkan ketibaan saudara Rafizi Ramli. Silakan, Abman. Baik. Kita bagi 5 minit kepada saudara Rafizi berjumpa seramai mungkin orang Johor Bahru. Boleh ke tidak? Sambil masing-masing menunggu masa yang untuk mendekati saudara Rafizi, saya akan terus untuk beberapa isu supaya pada 19 November nanti, hari Sabtu, kita tahu apa yang kita nak buat. Rafizi telah menjelajah sejak kembali aktif dalam politik, membawa isu-isu rakyat. Bila Pakatan Harapan turun berjumpa dengan masyarakat, kita angkat soal isu ekonomi. Kita angkat soal permasalahan pekerjaan, soal gaji, soal rumah, soal masa depan kita. Sebab apabila kerajaan, barisan dan perikatan memilih untuk membubarkan parlimen, mereka bubarkan parlimen sebab nak berebut kuasa. Satu lagi. Tapi bila mereka bubar dalam keadaan musim musibah, ketika musim penghujung, nak tak nak, walaupun kita sebenarnya nak buat persiapan hadapi banjir, bila dah dipanggil pilihan raya, kita lawan, tetap lawan. Inilah peluang untuk kita masuk ke dalam pilihan raya, bawa perubahan, bawa angkat balik isu-isu rakyat ini ke atas. Kalau kita tengok di Bandaraya Johor Bahru ini, apa yang berlaku di Johor ini, inilah yang berlaku dalam negara kita. Kalau sebut soal harga barang mahal, soal inflasi, kita dah tahu inflasi dah melebihi 4.5%. Tetapi kalau di Johor Bahru, saya percaya harga barang di Johor Bahru ini lebih tinggi daripada tempat yang lain. Kalau nak cerita soal peluang pekerjaan, rakyat Johor terpaksa sama ada pergi ke Kuala Lumpur atau pergi ke Singapura untuk mendapatkan gaji yang lebih baik.
Kalau bercakap soal rumah, ini antara isu yang saya sering bawa, yang saya sering angkat, bahawa rakyat Johor menghadapi masalah perumahan. Ketika sebagai ahli parlimen, ada 3 isu utama yang diangkat ataupun rakyat bawa kepada saya. 1, soal kebajikan, 2, soal rumah, dan 3, masalah setempat. Soal rumah mampu milik itu tidak mencukupi. Manakala rumah yang siap pun sebenarnya tidak sempurna. Saya rasa Rafizi tak boleh pusing. Saya rasa saya tak sabar nak panggil dia naik ke atas. 1 minit dia sebut tadi. Jadi yang ini bagi saya sebenarnya masuk pilihan raya kali ini untuk orang Johor, untuk orang Johor Bahru, untuk orang Pasir Gudang, Teberau, Pulai, Iskandar Puteri. Kita membuat pilihan, membuat keputusan bukan hanya nak memenangkan kursi-kursi parlimen ini, kita nak menang supaya kita dapat lakukan perubahan di Putrajaya. Setuju ke tidak? Dan sebelum saya mengundurkan diri, ini kepada rakan-rakan yang sama-sama membantu, kepada penduduk yang selama ini memberi sumbangan ataupun memberi peluang, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kerana walaupun pada 2018 itu keadaan sebenarnya ramai yang mungkin tidak kenal siapa Akmal Nasir sebelum itu, tapi sedari-sedari bagi peluang, maka untuk hari ini kita berjaya buktikan bahawa Johor Bahru insya-Allah Pakatan Harapan boleh menang. Boleh ke tidak? Dan last kali sebelum saya ajak saudara Rafizi naik ke atas pentas, kita tahu hari ini kalau ikut pelancangan asal, selain Rafizi memang kita nak bawa saudara Anwar Ibrahim. Tapi kita tahu Anwar Ibrahim hari ini pergi serang kerusi pengkhianat di Gombak. Jadi orang Johor Bahru boleh bersabar ke tidak? Biar dia tumpu di Gombak, Rafizi tumpu di Johor Bahru, boleh ke tidak? Dan insya-Allah apabila kita menang nanti, kita akan bawa saudara Anwar Ibrahim kembali ke Johor Bahru sebagai Perdana Menteri Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya, selaku tuan rumah pada malam ini, saya ingin mempersilakan bagi depan sikit. Bagi mempersilakan saudara Rafizi Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Caca Wang Sanghau. Waalaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Akmal Yasir, insya-Allah kalau ikut bacaan terkini kita sudah pun menang Johor Bahru, insya-Allah. Dan insya-Allah kita juga akan menang kerusi-kerusi di selatan Johor, termasuklah Pasir Gudang, termasuklah Teberau, termasuklah Pulai,
Kita fokus Johor Bahru dulu. Kita fokus Johor Bahru. Jadi kepada UMNO dan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, lain kali saya nak nasihatkan, jangan tersalah baca mood rakyat sehingga gali lubang macam sekarang. Mereka ingat keputusan dalam pilihan raya negeri Johor itu adalah kerana rakyat Johor sokong mereka. Mereka lupa bahawa dalam pilihan raya umum yang lepas kita berjaya merubah keadaan dan mengalahkan kerajaan Barisan Nasional buat kali pertama dalam sejarah negara kita, kerana permulaan itu bermula daripada pengundi-pengundi di Johor yang bijak. Saya selalu ulang, saya kena berterima kasih kepada pengundi-pengundi di Johor kerana hampir pukul mati PKR dalam pilihan raya negeri yang lepas. Beza di antara PKR dan PH dengan UMNO Barisan Nasional dan Perikatan Nasional begini. Kita yang paling dekat dengan denyut nadi rakyat. Kita dengar rakyat. Kita faham segala maklumat dan mesej yang disampaikan oleh rakyat, terutamanya dalam pilihan raya. Jadi bila rakyat hantar mesej yang jelas dalam pilihan raya negeri yang lepas, rakyat mahukan PKR dan PH tumpu kepada kebajikan dan membela rakyat. Rakyat mahu kita kembali ke landasan yang membela rakyat, tolak tepi soal nak jadi Perdana Menteri, soal nak jadi kerajaan. Rakyat mahukan kita tumpu usaha untuk kalahkan UMNO Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Dalam tempoh 6 bulan saudara-saudari, kita tumpu perhatian, dan hari ini insya-Allah kalau Presiden UMNO, kalau Muhyiddin Yassin tengok di dataran Lakin, mereka pun tahu insya-Allah kita akan kekalkan kemenangan di Johor Bahru, saudara-saudari. Kalau tidak kerana saudara-saudari menghantar keputusan yang jelas dalam pilihan raya negeri Johor yang lepas, saya masih lagi main dengan kucing saya dekat rumah. Tapi oleh kerana saudara-saudari bagi gambaran yang betul bahawa dalam sesebuah negara, perkara yang paling penting oleh mana-mana parti politik ialah kehendak rakyat, ialah keadaan rakyat. Rakyat mahukan parti politik yang bertanding tumpu perhatian soal menyelesaikan masalah rakyat. Apatah lagi dalam keadaan negara kita yang masalahnya kian rumit. Satu, sebab masalah ini tidak diselesaikan selama berpuluh-puluh tahun. Masalah gaji, masalah perumahan terutamanya di bandar-bandar besar. Dan Johor Bahru pada satu hari nanti masalah itu akan menjadi lebih rumit kerana hartanah makin mahal. Bila hartanah makin mahal dan kawasan-kawasan perumahan rakyat yang sudah lama, akhirnya keluarga, anak-anak yang dilahirkan di kawasan itu makin lama makin terpinggir, kerana kalau mereka duduk di rumah yang lama, rumah sempit. Kalau mereka nak beli, mereka tak mampu, akhirnya mereka terpaksa berpindah semakin jauh dan semakin jauh daripada kawasan halaman sendiri. Perkara ini telah berlaku di kawasan-kawasan bandar lain, termasuklah kawasan Pandan saya sendiri. Masalah ini tidak diselesaikan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan untuk menyelesaikannya, ia perlukan penyelesaian yang lebih kreatif, tindakan kerajaan yang lebih radikal, keberanian dan peruntukan tidak seperti yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini. Masa 6 bulan, UMNO Barisan Nasional ingatkan bahawa ini zaman tahun 80-an. Mereka tengok
dia tengok kalah dalam Mac 2022, dia kira dia kata mustahil PKR dan PH boleh menaikkan kembali dan meyakinkan balik rakyat bahawa PKR dan PH adalah yang paling baik untuk menang dalam pilihan raya kali ini. Betul. Sebab itu mereka paksa buat pilihan raya. Sebab itu Zahid Hamidi sebelum ini dengan begitu sombong, bila orang kata tak boleh buat pilihan raya dalam bulan November, hujan dan risiko banjir, dia boleh jawab dengan rakyat, kalau banjir pun UMNO akan redah. Yang dia tak cakap ialah bagi UMNO, bagi Barisan Nasional, kemenangan kuasa di Putrajaya itu lebih penting daripada nyawa dan kebajikan rakyat. Kita beritahu dekat dia berbulan-bulan, dia tak kisah sebab dia rasa dia cukup yakin menang 2/3 saudara-saudara. Sekarang orang gelak. Sebab itu bila Zahid Hamidi dan pimpinan UMNO Barisan Nasional berkumpul di Kongres MIC, tak pernah berlaku dalam sejarah negara dunia ni, mana-mana negara, seorang pimpinan kanan politik yang nak masuk pilihan raya dengan bongkak boleh sebut, engkau ada kes, nanti kalau kita tak menang kau masuk dalam penjara. Engkau ada kes, engkau pun jangan lupa engkau ada kes. Saudara-saudari, dia boleh bergurau soal menggunakan kuasa untuk bebas dari tuduhan-tuduhan sebab dia bongkak dan begitu yakin dia boleh menang 2/3. Saya turun ke kawasan-kawasan seluruh Malaysia. Saya bercakap dengan kawan-kawan UMNO sendiri. Ini mungkin ada orang UMNO dekat sini, bukan pimpinan lah, tapi orang UMNO biasa yang menonton. Saudara-saudari, orang UMNO sendiri malu. Sebab itu menjatuhkan maruah terutamanya Tok Mat Timbalan Presiden UMNO sendiri. Tok Mat sengih lah masa itu. Dalam hati Tok Mat kalau ada